Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Bersua kembali pastinya hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari 29 Oktober 2021 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Saya Ghazali Zawawi. Saya Jessica Chung. Kita nak tanya dululah penonton kita, dah sarapan ke belum? Apa makan pagi kita tu teh? Mun saya hari tu saya ingin nak makan laksa Sarawak. Baru tadi ya orang sebelah ni cakap nak makan laksa Sarawak. Dia siap suggest lagi tempat tu. Sebelum kita start siaran langsung tadi, kita dah borak dah mana nak makan laksa Sarawak. Kalau saya saya suka kuah dia, kepekatan dia nipis. Kalau Jess macam mana? Saya pun sama guys, tapi midi kena halus. Apa? Mi dia kena halus. Oh, mi dia kena halus. Ada bihun yang kasar? Ada tebal, ada juga yang nipis, yang kembang. Ada yang kembang juga Ada. Oh, okey. Dan saya suka kalau laksa ni kan, kalau satu kuah dia nipis, satu kalau saya suka dia mesti ada seafood macam sotong, udang, dan sekarang ni dekat Sarawak macam-macam inovasi dekat laksa betul. Sarawak ni. Ada yang kalau dahulu guna bihun sahaja. Sekarang boleh letak ambal. Letak mi kuning pun ada. Macam-macam dah ya inovasi. Betul ke producer ada siput sedut sekali ada? Belum jumpa lagi. Saya belum jumpa juga guys. Nanti kita cuba. Tanya producer kita, dia tahu. Okeylah, itulah cerita sarapan pagi ni sebab apa? Kami juga ingin anda kongsikan kemeriahan suasana anda di rumah bersama dengan keluarga, bersiap-siap nak keluar pergi kerja dan sebagainya. Jadi kongsikan kemeriahan tersebut, pastinya hantarkan ucapan anda di ruangan komen menerusi social media kami kerana kami turut bersiaran langsung Jess. Pastinya di Facebook Sejahtera Asia dan Facebook TVS. Baik, topik kita pada hari ini, hari Jumaat nak pergi ke hujung minggu, kita kena sihat. Kita orang muda ni tak ada alasan nak bersenam. Sebab tu topik kita hari ini boleh memberi motivasi, membakar semangat kita untuk lebih menjadi seorang yang sihat. Sebab topik kita adalah COVID-19 bukan penghalang untuk warga emas kekal sihat. Agak-agaknya selepas ini kita akan bersama dengan siapa, Jess? Kita akan bersama dengan penyelaras program Fitness Challenge 0.1. Jadi kita akan bersama dengan Cik Abbas Salimin Rosli. Kepada anda semua jangan ke mana-mana, tetap setia bersama kami selama 1 jam. Tak lama tu 1 jam. So kita paparkan macam-macam apa update-update isu-isu semasa dan sebagainya. Sambil menyapu rumah ke apa, sambil siram pokok bunga. Yang buat cucur pagi-pagi tu kan. Buat cucur. Awalnya makan cucur bukan petang pagi pun boleh guys. Okeylah, tak apa. Pasti. Cucur busuk. Cucur busuk, lempeng. Semualah boleh makan pagi tu. Apa hal kita kelakar pasal makan? Kita pun topik adalah sihat. Saya faham. Mun kita makan, pandai je kita bakar kalorinya nak. Dengan cara bersenam. Kalau guys sendiri? Gelak-gelak. Jess tu sebenarnya, kita tahu apa halnya mulus saja, maintain saja. Sebab dalam diam di rumah, paginya bersenam, malamnya bersenam. Baik awak mengaku sekarang, Jess. Bersenam tidur lah saya ni kan. Kongsilah sedikit tips, penonton nak tahu. Taklah, cuma pengambilan makanan tu kita harus kita katakan betul. Betul makanan yang betul. Betul. Kalori semua tu kena seimbang, balance. Betul, kesihatan kena jaga sekarang ini. Lebih-lebih lagi kita nak memasuki endemik. Banyak pengajaran yang kita belajar masa pandemik COVID-19 kan. Jadi health is goal. Jadi ini masanya untuk kita tingkatkan dan mantapkan lagi kesihatan kita. Pastinya hari ini kita nak bawa tetamu kita ni yang berasal dari Asajaya dan saya kira ramai penonton beliau dari Setakan, dari Petrajaya, dari Asajaya, Kampung Baru Samarahan, Empila dan sebagainya. Ramai yang nak menonton beliau pada pagi ini. Sebab itu kami juga ingin ingatkan kepada anda sekali lagi, buka Facebook TVS, buka Facebook Sejahtera Asia, tekan button share supaya lagi ramai kawan-kawan dapat tengok. Tapi sebelum tu kita nak teruskan dahulu dengan perincian lah sebelum kita bawakan topik tersebut yang mana kami nak bercerita lebih lanjut mengenai bajet Malaysia 2022 yang akan dibentangkan pada hari ini. Rakyat ternanti-nanti, Jess, apa yang kerajaan Malaysia boleh tawarkan untuk 12 bulan akan datang selepas kerajaan baru keluarga Malaysia memerintah selama tempoh tak sampai 4 bulan yang mana mereka memerintah sejak 20 Ogos 2021. Antara persoalan yang bakal terjawab pada petang ini adalah
berapa bahagian peruntukan untuk Sarawak? Mungkinkah ada bajet untuk diskaun PTPTN? Adakah bantuan prihatin nasional BPN dan bantuan sara hidup BSH 2022 akan diteruskan? Yep. Juga bagi mereka yang membayar cukai, apakah antara senarai pelepasan cukai pendapatan untuk tahun 2022? Itu juga yang akan dinanti-nantikan. Selain itu, adakah penangguhan bayaran pinjaman bank dan moratorium 2022 diteruskan bagi membantu golongan yang masih lagi terhimpit dengan hutang? Juga adakah dibenarkan untuk rakyat Malaysia membuat pengeluaran RM10,000 sekaligus daripada KWSP untuk tahun 2022. Itu antara orang kata yang menjadi perhatian pada petang ini. Jadi kita sama-sama harapkan yang terbaik. Kalau kita tanya Jess dahulu, apa harapan Jess untuk apa harapanlah dan jangkaan Jess untuk bajet 2022 kali saya ini? kira untuk bajet 2022 ni guys, sudah tentunya ia akan berorientasikan keperluan keluarga Malaysia, especially di Sarawak sendiri, dan juga bajet kali ini mengambil kira peruntukan yang seimbang kepada Sarawak. Justru melancarkan pembangunan yang sedang mahu pun yang akan dilaksanakan, dan saya berharap agar bantuan yang sebelum ini pun akan dilaksanakan juga pada bajet yang akan datang ini, guys. Sebab kita tahu memberikan banyak manfaat dan juga kebaikan kepada mereka yang memerlukan, especially pengeluaran daripada segi KWSP dan pemotongan daripada PTPTN dan sebagainya. Itu sebenarnya memberikan rasa beban yang kurang kepada mereka yang menanggung sebenarnya, especially dalam pasca pandemik COVID-19 ini. Dan juga kita tahu ada juga pembentangan bajet 2022 pada hari ini juga diharap akan terus suntik sumbangan bersalah kepada Sarawak, kerana Sarawak antara negeri yang perlu diberi tumpuan utama untuk dibangunkan. Memandangkan ia antara yang disebut-sebut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob lah pada rancangan Malaysia ke-12, guys. Itulah itu antara tumpuan utama untuk bajet 2022 kali ini. Malah kalau ditanya apa harapan saya, pastinya saya berharap agar tak ada mana-mana golongan yang tercicir daripada menerima manfaat. Lebih-lebih lagi bagi golongan yang sudah banyak bergelut akibat pandemik COVID-19. Itulah kalau kita boleh petik kata-kata daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Kata beliau, bajet 2022 adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dan pastinya bersikap inklusif, iaitu mengambil pandangan semua termasuk pendapat daripada pihak pembangkang, dan kalau kita lihat di skrin juga menjaga kebajikan 1.6 juta penjawat awam dan kebaikan sentiasa mereka tidak pernah dilupakan. Betul tak, Jess? Betul. Dan juga diharapkan memanfaatkan semua pihak sejajar dengan konsep keluarga Malaysia, dan seharusnya bantuan juga kepada golongan B40 dan M40. Sokongan daripada pengusahaan mikro, kecil dan sederhana dapat akses pembiayaan. Dan kalau nampak dekat skrin juga, guys, lebih banyak peluang pekerjaan akan diberikanlah bagi menangani pengangguran dengan memacu pemulihan negara. Dan kita tahu memang selama pandemik COVID-19 berlaku ni, guys, memang banyaklah orang dah kena buang kerja dan diberhentikan kerja. Mungkin sebab isu-isu financial, kita katakan. Ini juga penting kalau kita lihat, teruskan program bantuan kerana itulah mereka yang masih lagi terhimpit akibat pandemik COVID-19, dan memberikan program bantuan secara berterusan ini tujuannya adalah untuk memastikan momentum pemulihan agar mereka mendapat sokongan, dan pada masa yang sama bila mereka dah dapat sokongan ni, mereka dapat jana pendapatan dan kembali kepada aktiviti ekonomi seperti biasa. Tak dilupakan juga pastinya orang kurang upaya, kerana selain bantuan berterusan kepada golongan rentan dan bukan rentan, bajet 2022 juga adalah mesra kepada orang kurang upaya ataupun OKU. Jadi itu serba sedikit mengenai bajet 2022 dan tumpuannya pada petang ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, ianya bertemakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan kata Perdana Menteri, bajet kali ini juga mempunyai wow factor, Jess, kerana dirangka untuk memberi manfaat kepada semua pihak sejajar dengan konsep keluarga Malaysia yang menjamin tiada seorang pun akan tercicir, lebih-lebih lagi mereka yang terkesan daripada pandemik COVID-19. Dan seharusnya diharap mampu dapat rapatkan jurang perbezaan sebenarnya. Pastinya kita jangan jangan leka, sebab petang ni adik-adik kakak-kakak sambil minum petang bolehlah tengok di TV sekitar jam 3-4 petang macam tu untuk kita menonton pembentangan bajet 2022. Okey. Seterusnya kami nak anda cakna juga mengenai perkembangan COVID-19 di Malaysia dan khususnya di Sarawak. Tapi kita mulakan di Malaysia dahulu, Jess. Di Malaysia kes baru semalam catatkan rekod sebanyak 6,377 kes, di mana kes tempatan sebanyak 6,345
dan juga kes import adalah sebanyak 32 kes. Kita dapat lihat kes sembuh baharu juga dicatatkan iaitu sebanyak 6,637 menjadikan jumlah kes sembuh di keseluruhan setakat ini adalah 2,354,622. Dan kita masih ada kes aktif sebanyak 71,358 kes dan kita catatkan juga kluster baharu di seluruh Malaysia iaitu sebanyak 8 kluster iaitu 5 kluster tempat kerja dan 3 kluster komuniti. Setakat ini jumlah kluster aktif adalah sebanyak 474 dan jumlah keseluruhan kematian setakat ini juga gas adalah sebanyak 28,769 kes dan kita harapkan ada peningkatan maksudnya ada peningkatan daripada segi penurunan kes-kes COVID-19 sebab kita sekarang ini dah terbiasa dengan hidup normal baru. Jadi kita harapkan tiada apa-apa penambahan. Dan sekarang yang menjadi bahan bualan orang juga adalah dos penggalak atau dos ketiga yang sudah pun dimulakan di Sarawak dan kita harapkan dengan peranan ataupun fungsi daripada dos penggalak dan dos ketiga ini mampu melandaikan dengan segera lengkap COVID-19. Kalau di Sarawak semalam merekodkan 676 kes baharu COVID-19 dan daripada jumlah kes baharu ini kalau anda lihat Kuching merekodkan kes harian tertinggi dengan 170 kes diikuti oleh Miri 154 kes dan beberapa lagi daerah yang lain kalau anda boleh lihat di Facebook TVS, di Facebook JPBNS semuanya mencatatkan bawah 100 kes. Dan itulah kita nak ingatkan kepada anda bahawa kita masih lagi tidak selamat sekiranya semuanya belum selamat. Masih ada yang menjadi mangsa kepada COVID-19 yang mana menurut JPBNS terdapat 34 kes kematian akibat COVID-19 yang dilaporkan di Sarawak tetapi bukan untuk tempoh 1 hari tetapi daripada tempoh 7 hingga 28 Oktober. Jadi terus berwaspada dan patuhi SOP di mana sahaja anda berada. Dan orang kata inilah masanya untuk kita buktikan bahawa kita adalah masyarakat yang bertanggungjawab. Kita dah lakukan aktiviti harian macam biasa dengan syarat kena patuhi SOP. Kan? Ini soal hidup dan mati ni. Senjata-senjata macam mask, hand sanitizer, semua tu kena dibawa dekat mana-mana saja guys. Kan? Dan juga disokong oleh aktiviti yang sihat. Kalau kita jaga pakai pelitup muka, pakai hand sanitizer dan sebagainya, kalau kuat makan pun jadi masalah juga. Jadi masalah juga. Jadi kena buat senaman tak kiralah kita ni orang muda ataupun warga emas. Sebab itu kami nak ingatkan kepada anda selepas ini, selepas kami berehat, kami akan bersama dengan penyelaras program Fitness Challenges 0.1 Encik Abbas Salimin untuk kita bawakan topik COVID-19 bukan penghalang untuk warga emas kekal sihat. Semuanya selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Putri Santuba sejinjang kisah lama zaman mensia maya Putri satu bom putri sejinjang penjaga gunung negeri Sarawak manisi ada dapat dilawan anak dan dewa turut kayangan satu bom puteri bertenun kain malam
lalu bertukurnya dua puteri. Sejenjang mengayun alok ke pipi, tebisan tubong sampai gitu hari. Tapisan tubong membalas jua, lalu ditikam batang belidak sampai terkena sejincang kepala, lalu berterabur jadi pulau kerak. Kisah sentubong, kisah sejincang, asal berkawan jadi musuhan, kini tu tinggal jadi kenangan, bagai ingatan sepanjang zaman. Putri sentubong, putri sejincang, putri sentubong, putri sejincang, putri sentubong, putri sejincang, putri sentubong, putri sejincang. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Saya nak cakap apa? Nak borak dalam bahasa semarahan sikit. Kita ada tetamu dari Asajaya. Dan kami sebenarnya yang hantar komen di ruangan komen FB Live, kerana selain bersiaran langsung di Kaca TV menerusi TVS saluran 122 Astro My TV, kami juga bersiaran langsung di media sosial kami di mana, Jess? Ya, di Facebook Sejahtera Asia dan juga TVS. Jadi kepada anda yang nak lontarkan komen ke apa sahaja, komen dan pandangan anda boleh lontarkan sahaja. Daripada Kita akan Lia bacakan. Ashfia katanya, Ya. Assalamualaikum semua geng fitness. Daripada Adeng Aziz, selamat pagi. Yang Lia Ashfia tu Encik Abbas kenal? Kenal. Kita belum perkenalkan lagi tetamu kita. Penonton. Alah, Hari kasih. ini kita akan bersama dengan penyelaras program Fitness Challenges 0.1 Encik Abbas Salimin bin Rosli. Ya, selamat pagi, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sihat kita? Gas, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dengar-dengar Zahaya tadi jam. Jam. Mencut tadi. Nantinya datang sempat masa, guys. Kira kita asyik bersenam bobik tadi dari Semarahan sampai ke situ nah. Sihat juga. Sihat ya. Okey, kenapa kami bawakan Encik Abbas? Kerana beliau adalah penyelaras bagi sebuah program kecergasan yang melibatkan peserta dari beberapa bahagian. Antaranya adalah kucing, samarahan, batang sadong dan serian. Program ini, Jess, menarik sekali kerana ia melibatkan peserta tanpa mengira usia dan agama. Menariknya, terdapat warga emas. Nak tahu tak berapa umur beliau? Berapa? Lebih daripada 60 tahun. Kalau tak silap 62 tahun macam tu. 62 tahun. Wah. 62 tahun. Pun orang kata turut bersenam, buat zumba dan sebagainya. Jadi, sebagai mukadimah, mungkin kita boleh tanya Encik Abbas dahulu, apa objektif daripada program Fitness Challenge 0.1 ini? Okey, terima kasih dengan kita dua. Sama. Okey, sebelumnya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak TBS kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan program Fitness Challenge 01 tu. Okey, untuk makluman semua di studio ataupun di yang sedang menonton tu, geng-geng fitness, hai semua. Okey, pertamanya meningkatkan kemahiran dan gerak sihat dalam aktiviti kecergasan. Maksudnya ialah senaman. Terdapat seni pergerakan tersendiri. Kita tidak boleh bebas boleh bebas melakukan pergerakan yang akan mendatangkan kecederaan. Betul. Okey, yang kedua ialah mengisi masa lapang kepada untuk peserta dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Ini kerana senaman senaman itu adalah untuk bukan saja
bukan saja badan kita akan jadi sehat, tetapi ia merangsangkan kecergasan minda kita. Betul. Okey, yang ketiga ialah untuk meningkatkan stamina peserta. Selain tubuh badan yang sehat, otak yang cergas melalui senaman, kita juga meningkatkan stamina agar tidak mudah letih apabila melakukan rutin harian. Selain dia juga, kita selalu ngamal senaman tu, kita juga si mudah mengantuk. Betul. Dan yang keempat ialah membiasakan diri dengan norma baru. Sepertinya alam maya tu. Maksudnya mungkin kita dalam norma baharu pun saya ada alasan untuk kita nak bersenam lah. Daripada ni ada hantar komen ni daripada Queenie B. Dorel, katanya kacak baju batik coach kami pagi tu. Baru saya nak tegur tadi, Gas. Selalu nangganya pakai baju t-shirt, pakai bersenam. Hari ni dia special appearance sikit. Yes. Dah tanya ni Cik Abbas sebab Ni Jess. Ya. Jess selalu buat catwalk kan? Itulah saya selalu pakai catwalk, saya selalu attend kelas pageant. Cik tanya Cik Abbas, Cik Abbas pun ada pengisian macam tu, Jess? Ada ke? Cik Ya tanya. ke? Ni fitness challenge ni ada kelas catwalk ke? Saya tanya beliau. Okey, kata saya. Cik Abbas boleh terangkan ke memang betul ada kelas catwalk? Okey, memang ada kelas catwalk. Ada kelas catwalk, and then kami orang ada catwalk secara maya. Oh, catwalk secara maya. Wow, pengisiannya Baru agak menarik. pengisian baru. Oh, selain daripada contoh kelas catwalk, ada lagi apa-apa lagi pengisian aktiviti? Antaranya aktiviti ialah temuduga kepada semua peserta secara bersemuka, terbata secara bersemuka, latihan jurulatih ataupun jurutunjuk secara bersemuka, bengkel minum sehat dan pemakanan sehat, timbang berat badan, cek tekanan darah, kelas catwalk bersemuka, pertandingan poco-poco bersemuka, pertandingan aerobatan kreatif berkumpulan secara bersemuka, khidmat masyarakat, penyerahan sumbangan kepada ahli-ahli fitness yang memerlukan bantuan semasa pandemik COVID-19 tu di kawasan Meratuang dan Asajaya, khidmat masyarakat membersih kubur di kawasan Meratuang dan Simunjan. Kami juga ada aktiviti hiking juga. Sepertinya hiking ke Gunung Serapi, Matang, Kambulang, Bako, Bukit Gondol di Lundu, Bukit Laksak di Bako, Ampungan Tower di Serian, Tampil Serian, Pabu Mangko Serian, Gunung Sirih Serian, Gunung Ngelik Simunjan, air terjun Kepayang Serian dan Belupul di Permai. Ni saya rasa nak kena ambil cuti sebulan lah Gas kalau nak pergi ikut aktiviti ni. Memang banyak aktiviti yang disediakan. Aktiviti hiking memang memang satu aktiviti yang mencabar. Kadang-kadang generasi muda ataupun kita pun kadang-kadang tak larat. Apatah lagi mereka yang warga emas ni. Jadi kita nak tanya Encik Abbas, yang warga emas 60 tahun tu, mereka sertai juga tak aktiviti hiking? Ada serta? Sertai juga. Sampai tak ke puncak? Sampai. Tak, biar yang ni siapa? Yang inilah Kak Dayang Sabtuyah. Wow, tengok muda yang inilah ni, Gas. 62 tahun. beliau? 62 tahun. Wow, 62 tahun. Sihat muda. Nampak masih muda lagi. Saya tak percaya dia 62 tahun sebenarnya, Gas. Macam sebab awal dia- 40-an macam tu Ya, kan? dia jalani kehidupannya sihat. Dia ikut Yang fitness pergi challenge. hiking naik sampai ke puncak tu siapa? Yang di belah Yang siapa? inilah pergilah. Wow. Maksudnya kalau nak kekal sihat, tampan cantik pada Ya. usia tua nanti kena join. Betul, kena join. Kan. Itulah tadi Encik Abbas ada bercakap mengenai ada sesi catwalk secara maya kan. Macam mana Encik Abbas? Sebab gini kita nak nangganya catwalk body makin online language-nya aja. betul ke? Macam ni kita nak nangganya pun dari sisi caranya berjalan. Mungkin kita depan mungkin senang kita nak nangga. Mungkin dari online macam ni tak nangga. Online tu kami menggunakan khidmat daripada juri yang jemputan untuk menyertai, kami akan pakai Zoom. And then kadang-kadang banyak gelagat yang Lucu. Lucu kan? Lucu. Dekat sini dah ada yang berminat ni. Kata ni Encik Abbas ada kelas main basikal ke? Lepas tu ada juga yang tanya berapa charge kalau nak sertai Zumba? Okey, biasanya siapa yang ikut kelas kami hanya bayaran RM3 sepalak je. Wow, Untuk sehari? RM3.
untuk Sekepala. satu sisi ya. Oh, Seorang. Untuk satu sesi, seorang RM3 saja Oh, kan? RM3 saja. Wow. RM3 sahaja. Oh. RM3 tu. Tadi kita nak plan nak makan laksa kan. Laksa lagi Rasa lagi mahal. Lagi Itu dah tambah kalori kau, Gas. Kan? Maksudnya nak tambah kalori RM7, RM8, RM10. Nak buang kalori murah je. RM3 je. Okey, ramai sebenarnya yang menghantar komen dan bertanyakan soalan kepada Encik Ya. Abbas, tapi tunggu kejap kita nak tanya soalan lain iaitu mengenai bagaimana Encik Abbas memantau mereka Ya, secara online. tugas Encik Abbas. So Okey. masa COVID-19 ini kita tak dapat nak buat kebanyakan aktiviti secara fizikal kan. betul. Jadi macam mana Encik Abbas pantau secara online? Okey, untuk makluman saudara, para penonton semua, bagi memastikan kejayaan program Fitness Challenge tu, kami kerap memantau peserta di bawah program itu. Kami akan meminta sedaya untuk menghantar laporan harian. Sepertinya berapa km larian yang dilakukan. Munyi sedaya hari-hari hantar laporan ya. So hari-harilah mata Mekah akan diambil. And then tabata. Mun tidak yang maulah tabata, so tidak akan hantar video dengan kami lah. Tabata paling susah. Saya pernah buat tabata. And then Tabata yang paling susah Oh, okey. peserta juga akan menghantar video pendek semasa Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Oh, meriah. Kalau nampak Bagi kami, tu kan? alhamdulillah, semua peserta Fitness Challenge itu sangat kreatif dan inovatif. Betul. Masa kita COVID-19 ni bukan sahaja kita kena cekal, tapi kita kena kreatif juga. Macam mana nak sesuaikan diri dengan keadaan yang mencabar ni. Ya. Tapi tak dinafikan, mungkin ada juga cabaran yang terpaksa dihadapi masa pandemik COVID-19 ini. Si semuanya mujur-jurus. Yalah. Mungkin ada masalah lain kah, apakah. Tapi kita jangan jawab dulu, kita nak Kita simpan simpan dulu. sebab kita banyak lagi nak tanya soalan kepada Encik Abbas lepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Meriah ruangan komen kita pada hari ini kan, Gas? Meriah sekali. Ya, dan kita bersama dengan Coach Abbas. Kita masih lagi bersama dengan Coach Abbas. Beliau akan membincangkan mengenai program Fitness Challenge 0.1 ni. Dan seperti yang kita tahu, walaupun dikekang oleh COVID-19 sehingga menyebabkan program Fitness Challenge 0.1 ini sebenarnya adalah berlangsung selama 3 bulan, tetapi dilanjutkan lagi tempohnya sehingga menjadi 14 bulan, iaitu setahun 2 bulan. Dan mungkinlah Cik Abbas boleh kongsikan antara cabaran yang dilalui semasa penganjuran dan pelaksanaan program Fitness Challenge 0.1 ni, Cik Abbas. Okey. Sebagai penyelaras program Fitness Challenge 01, saya nak menafikanlah bahawa bekerja semasa pandemik COVID-19 memang merupakan cabaran terbesar bagi saya. Walaupun kami menganggap ia sebagai satu cabaran yang boleh memajukan diri sendiri. Okey, kami tidak mahu menjadikan alasan pandemik sebagai halangan dan kekangan sama ada di pihak peserta maupun kami pun. Okey, kadang-kadang halangan dan cabaran yang menjadikan satu lebih kreatif. Jika sebelum tu kita bersenam secara bersemuka, bebas melakukan aktiviti rider. Namun apabila PKP dilaksanakan, kami orang dapat bersemuka kerana mematuhi SOP yang pihak kerajaan laksanakan. Apabila kita tidak mendapat bersemuka, so kami mencari jalan alternatif lain untuk mengadakan senaman dan aktiviti pengisian Fitness Challenge secara maya. Sebenarnya ni banyak yang orang hantar kat ruangan komen. Apa lagi, Gan? Dan itulah macam Encik Abbas katakan tadi, cabaran itu bukan menjadi penghalang. Kita kena kreatif untuk terus survive masa pandemik COVID-19 ini. Ramai ni, cuba just tengok daripada Jovi Absal. Betul, Katanya terbaiklah coach. Kami orang akan selalu support kita coach katanya. Lepas daripada Umi Izul Najmi, tahniah Nong. Terbaik katanya. Okey. Sebenarnya program ini dia tak melibatkan belia sahaja. Tak melibatkan mereka yang berumur 40-an, 30-an sahaja. Lingkungan umur 60 tahun dan ke atas ada juga yang menyertai program ini. Dan ini sekaligus menjadi eye-opener kepada kita berdua je. Dan kepada motivasilah kepada semua mereka di luar sana. Yang mana kalau kita nak bersenam, nak sihat ni tak kira umur. Kalau warga emas boleh buat, kita pun boleh buat. Yang umur 60 tahun ke atas ni kan,
Macam mana komitmen mereka Encik Abbas? Ya. Adakah mereka setiap hari dapat hantar laporan senaman kepada Encik Abbas ataupun hari ini sakit, tak dapat pergi hiking dan sebagainya, ataupun mereka juga seperti generasi muda? Betul. Program Fitness Challenge tu menampilkan seramai 12 orang peserta. 12 Sikit jauh. Lingkungan yang berumur 30 tahun hingga ke 62 tahun. Peserta yang berumur 62 tahun adalah Puan Dayang Sabtuyah binti Haji Awang Ili. Nya berasal daripada Kampung Setakan Melayu. Puan Sabtuyah tu telah mengikuti aktiviti senam kami sepanjang tahun 2018 mari. Selalu mengikut kami. Beliau pernah ketinggalan untuk mengikuti setiap aktiviti yang telah saya laksanakan. Biarpun jarak rumahnya dengan pelaksana programnya tetap pergi juga. And then dia tu sangat committed dengan berdisiplin, mempunyai sikap daya saing yang sangat luar biasa. Walaupun berumur 62 tahun dan merupakan peserta yang paling veteran, tetapi stamina yang beliau miliki dapat menandingi peserta-peserta yang lain yang bawah umur tu. Semua aktiviti dan cabaran kami berikan dapat beliau atasi dan lalui dengan cemerlang. Kesimpulannya, umur bukan penghalang untuk kita kekal sehat, cergas melakukan aktiviti dasar. Kesimpulannya, umur bukan penghalang untuk kita kekal sihat. Sebab tu kalau kita nak baca komen ni daripada Loki Farbauti katanya, tolong buka kelas flying Zumba macam flying yoga. Boleh? Boleh, insya-Allah. Boleh. InsyaAllah. Okey, kalau kita lihat pengisian program dia 360 darjah. Dia dapat memantapkan kesihatan kita, aktiviti senaman pelbagai. Lepas tu kalau saya perasan ada dari Petrajaya, ada dari Asajaya, ada daripada Setakan. Maksudnya boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Saya nak tanya Encik Abbas, gelagat mereka ni. Tadi saya tengok ada yang macam catwalk. Macam model apa ke. Gelagat si Datuk macam ni. Yang tak dapat dilupakan lah, paling yang tak dapat dilupakan Encik Abbas. Gelagat yang paling si lupalah semasa Sidak yang maulah catwalk secara maya. Catwalk secara maya. Tu nama baru lah. Lepasnya semasa kami orang maulah aktiviti kotannya nak bingung dengan kedudukan dengan telefonnya kotannya maulah engkahnya telefon saya pala hilang tinggal apa gitu perut dengan nak ya tinggal kotannya saya orang megang tedah lagipun tidak ya first time nak maulah macam ya and then tidak ya sentiasa teruja sebenarnya. Kalau saya tak habis gelak saya Encik Abbas. Kalau saya memang tak habis gelak saya. Macam mana nak nilai catwalk dia kalau macam terputus macam tu? Tidak putus. Kami akan langgar. Kan kami akan hantar contoh. And then tidak akan langgar contoh ya And then setiap waktu kami madahkannya jangan terlalu dekat dengan telefon. Mun terlalu dekat dengan telefon nak pala potong. Pala potong. Selangnya kan. Mun pala tak potong. Jangan dekat dengan telefon. Asal Jaya tu selalu banyak gelapong, betul? Betul. Macam Asal Jaya pun nyaman. Kami selalu beli penyapu lidi di Asal Jaya. Okey, nyapu rumah. Ni kalau kita baca di ruang komen, ada yang bertanyakan, Tahniah Nong. Kami orang tengah berkumpul nangkah kitab tu. Semoga terus maju. Cempaka biru. Orang sini ya? Cempaka biru. Cempaka biru sini mana lupa-lupa. Banyak gila ingat di Sarawak yang ada satu. Okay. Saya rasa antara penonton pun ada juga peserta yang dalam tugas. Ya, ada banyak. Challenge ni. Ni ada bertanyakan juga, boleh tak buka kelas Zumba dekat TVS? Encik Abbas jadi coach, boleh? Boleh. Sudi tak? Di belakang cerita. Sudi InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Dan juga guys, ni silakan. dengan Program Aspirasi Fitness 2021 ni, Majlis Penyampaian Hadiah Anjuran Bersama Pusat Hikmat, Kota Semarahan dan ahli-ahli fitness dari Asajaya, Muara Tuang, Setakan, Simujan Serian, Petrajaya serta Batu Kitang akan diadakan tidak lama lagi. Dan Program Aspirasi Fitness 2021 ni kita adakah diadakan secara drive-thru ataupun melihat kepada kelonggaran SOP? Okey. Program Aspirasi Fitness 2021 tu itu Majlis Penyampaian Hadiah. Itu antara acara kemuncak bagi program Fitness Challenge tu. Untuk makluman kita dua dan penonton semua.
program Aspirasi Fitness 2021 merupakan program anjuran bersama Pusat Khidmat Parlimen P197 Kota Semerahan dan semua ahli fitness dari Asrjaya, Maratuang, Setakan, Semunjan, Serian, Petrajaya dan Batu Kitang. Tetamu kehormat ialah Yang Berhormat Puan Hajah Robiah binti Haji Wang, iaitu ahli parlimen P197 Kota Semerahan, selaku penaung dan individu yang banyak memberi sokongan dan moral dan bantuan dana bagi pelaksanaan program Fitness Challenge itu. InsyaAllah jika tiada halangan, program Aspirasi Fitness Challenge itu akan diadakan pada 6 bulan November. InsyaAllah mungkin pakai nombor baru tu lah. Plantik ngenam SOP nak pakai drive-thru. Tapi bila ada kelonggaran, dapat mula secara fizikal. Temanya macam ni, tema Hawaiian ke, tema Muslimah ke? Muslimah. Oh, Muslimah? Ya. Uish. Berjubah bertelengkong. Itu ke konsep Muslimah? Ni sebenarnya ramai yang tanya ni, mereka tanya bagaimana nak sertai program ni, Encik Abbas. Okey, kepada sesiapa yang berminat untuk menyertai Fitness Challenge, mereka hendaklah mematuhi kriteria tertentu. Antara kriteria yang pemilihan untuk Fitness Challenge adalah sentiasa aktif mengikuti aktiviti kecergasan seperti senam aerobik, zumba, berjogging, hiking, gym, apa-apa aktiviti kecergasan yang dianjurkan. Okey, tidak mengira usia, agama, fizikal, asalkan sihat dan boleh mengikuti aktiviti yang dilakukan. Asalkan sihat. Tidak mempunyai penyakit kronik yang boleh membataskan pergerakan. Apa yang penting ialah minat sedia ada. Jangan rasa rendah diri dan jangan mempunyai sikap negatif terhadap kebolehan dan kejayaan orang lain sepanjang mengikuti aktiviti kecergasan. Mungkin ucapan terima kasih Encik Abbas pastinya kepada semua pihak yang terlibat secara ringkas, kepada mereka yang terlibat ucapan terima kasih Encik Abbas, silakan. Okey, saya sentiasa memikirkan agar program Fitness Challenge akan dipembaharukanlah, menarik ramai lagi penyertaan. Kami sentiasa mencari peluang untuk memajukan diri dan sekaligus mentengahkan program Fitness Challenge sebagai program tahunan. Namun saya memerlukan sokongan dari semua pihak, tidak mengira pihak agensi kerajaan maupun individu. Selainnya saya mengimpikan sebuah studio bagi memudahkan pelaksanaan program. Dan sebelumnya terima kasihlah kepada semua yang sentiasa memberi sokongan saya, sepertinya pejabat Pusat Khidmat Parlimen P197 Kota Semerahan, pejabat Belia Sukan Bahagian Semerahan, pejabat daerah Asrjaya sentiasa memberi sokongan dengan kami, pejabat residen Klinik Asrjaya, Klinik Semerahan, Kemas Asrjaya, Kemas Semerahan, sebekas cawangan Asrjaya. Meriah. Makin meriah. Banyak guna baca sebenarnya. Tak dapat nak kredit. Nak lainnya senang. Kelak kita nangga di Facebook Live. Baru kita dapat nangga macam ni program tu. Apa juga boleh dipola. Macam ni nak sertai. Sebelum kita melabuhkan tirai perbualan bersama dengan Encik Abbas. Bukan kita minta ada orang minta dekat ni, dekat komen ni. Boleh demo sikit Zumba. Kelak biar orang ikut di rumah. Okey, jom kita mulakan. 1, 2, 3, Encik Abbas. White shot sekarang. Macam mana Encik Abbas? Okey. Boleh aja. Okey, 1, 2, 3, 4. Oh, okey. 1, 2, 3, 4. Boleh ikut tak? Lagi Gelong. lagi. Teruskan dan pastikan kepada anda selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Azila dalam slot pendidikan. Betul tak Jess? Ya, betul. Hanya di Sejahtera Asia, daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Macam ni saja, ada lagi lain? Lagi. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Cikgu Azilah dalam slot pendidikan Sejahtera Asia. Pagi ini, Cikgu nak bawa santai-santai sikitlah. Dia punya perkongsian matematik hari ini bukan lagi tentang penyelesaian penyelesaian linear yang sekolah menengah punya tu ada X, ada Y,
ada pecahan apa semua tu kan. Tetapi hari ini kita pergi santai-santai lah. Kita akan belajar tambah dan tolak untuk pecahan yang cikgu agak aktif kongsikan di Facebook cikgu sejak kebelakangan ini, sejak minggu lepas lah sebenarnya. Adik-adik seperti siapa dah masuk sekarang ni? Siapa yang biasanya adalah Hidayat, Haziq memang biasa masuklah. Siapa lagi ada? Okey, boleh tulis nama awak dekat ruangan komen. Cikgu nama saya bla 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 dari mana. Okey. Now, hari ini ada satu jenis teknik ini dalam pecahan yang mungkin awak jarang buat, tapi pantas, caranya sangat pantas. Tak ada erti salah, tak ada erti betul dalam pengiraan ini, asalkan cara awak itu logik dan boleh diterima, maka ianya adalah sesuatu ilmu yang kita perlu pelajari. Semua kita perlu belajar. Okay, now jom cikgu tunjukkan awak. Tak best lah kalau cikgu cakap dia lah, tak tunjuk apa yang cikgu tulis kan. Pecahan, fractions. So, yang hari ini cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak menambah tolakkan, menolakkan pecahan dengan cara yang amat pantas. Cikgu tukar color macam biasalah, kita mesti tukar color. Okey, dia punya step. Step yang pertama awak perlu ingat adalah kita perlu tambah ataupun tolak berdasarkan soalan. Soalan tambah-tambahlah, soalan tolak kita tolak. Dan step yang kedua adalah kita darabkan. Okey, apa yang cikgu maksudkan dengan step-step ini semua? Okey, apa kita buat tambah ataupun tolak. Kita tambah ataupun tolak kedua-dua nombor ini. 3 tolak 2 berapa? Mungkin boleh awak letakkan di ruangan komen. 3 tolak 2 berapa? Cikgu yakin awak tahulah. 3 tolak 2. 1. Ini step yang pertama sudah. Kemudian step yang kedua pula adalah darab. Again, kedua-dua nombor ini kita darabkan. 3 darab 2 dapat 6. Monsi Cayak boleh tengok. Boleh tekan kalkulator. 1/6 jawapannya. Kita tengok lagi soalan yang seterusnya. Okey. Now, juga sama menggunakan step yang pertama yang sama. Step yang pertama tambah ataupun tolak. So soalan ini dah terang-terang dia dah tolak dah terang-terang dia cakap dekat situ tolak. So kita tolak. 7 tolak 5 2. Kemudian apa step yang kedua? Step yang kedua adalah darabkan kedua-dua ini. Mula-mula tolak, lepas itu darab. 5 darab 7 berapa? 35. Oops. Apa penting dekat situ? Yang penting adalah mungkin awak boleh teka dulu, boleh letak dekat komen apa yang penting. Cikgu nak bagi tahu yang penting adalah CV. Mesti apa CV? Kalau tak, 5 darab 7 awak tak tahu. Okey. So, seterusnya nombor ini pula yang soalan seterusnya. Okey. 1/7 tambah. Ini tambah dengan 1/2. Sama juga step yang pertama adalah tambah ataupun tolak. Nak tahulah, ini tambah ke tolak? Ini tambah ke tolak? Kita tengok kepada soalan, kan tambah. Maka kita tambahkanlah. 2 tambah 7, 9. Step yang kedua apa? Darabkan. Apa nak didarabkan? Sama juga, kedua-dua nombor ini kita darabkan. 2 darab dengan 7 dapat 14. Maka jawapan awak adalah 9/14. Next question. Senang tak? Senang Memanglah. Soalannya senang. Kenapa cikgu katakan soalan senang? Kalau awak perasan, semua nombor di atas ini 1, 1, 1, 1, 1. Masih level soalan senang lah. Okay, lepas ni baru kita akan pindah ke level yang seterusnya pula. Relax. Okay. Next pula, again, tambah. So, kita tambahkan. 3 tambah dengan 8, kita dapatlah 11. Tereng. Biar kena ada bunyi. Tereng. Lepas tu, darab. Okay, kita darabkan. 3 darab 8 dapatlah 24. Maka jawapan awak 11/24. Apa yang kita skip dekat sini? Yang kita potong jalan kerja yang biasa awak buat adalah ini selalunya awak akan ini samakan jadi apa? Awak akan darab 3, ini darab 3, ini darab dengan 8, ini awak darab 8. Kemudian awak akan tulis satu lagi ayat matematik dekat bawah kan? Okay, lepas tu baru awak tambah. Sama je jawapannya. Cuma ini dia sepintas lalu kita boleh buat terus dah dengan lebih cepat dan tepat. InsyaAllah. Okey, awak akan tertanya-tanya, cikgu macam mana kalau nombornya besar cikgu? Kalau nombor di atasnya bukan 1. Ada, cikgu tunjukkan belanja terus kat sebelah ni. Ada. Okey,
Kalau nombornya besar, bukan nombor 1 di atasnya, ada nombor lain, maka step kita tu kena tambah sikit. Step awak tadi ada 2 kan? So sekarang kita ada 3 step. Okey, jap cikgu ubah ni sikit. Awak tengok ni. Oops, sorry. So tengok ni. Oh, bukan duplicate, salah je. Insert je tu. Begini. Jadi, yang ini di atas ini, step yang pertamanya adalah darab silang. Step yang pertama darab silang, okey, step yang pertama tadi dah jadi step nombor 2 sekarang. Okey, cuma tambah satu perkara sahaja iaitu darab silang. Apa kita maksudkan dengan darab silang? Okey, now tengok soalan ini, 2/3 minus 3/5, 2/3 tolak 3/5. Darab silang dahulu. Ini darab ini darab ini. Apa nak didarab? 5 darab 2. 5 darab 2 berapa? Kena hafal sifir. Again, kena hafal sifir. Memang takkan lari punya. 10. Okey, 3 darab 3 berapa? 9. Step yang pertama sudah. Step yang kedua apa? Tambah ataupun tolak. Okey, tambah ataupun tolak, kita tambah tolak kedua-dua benda ini. Soalan ini kan tolak. So kita tambah tolakkan yang nombor ini tadi. 10 tolak 9, kita akan dapat 1. Kemudian darab. Samalah macam tadi. Bawah ini didarabkan. 3 darab 5, kita dapat 15. Maka jawapan awak 1/15. Cikgu kira teknik begini jauh lebih pantas berbanding dengan cara biasa yang kita gunakan. Tetapi again, dia terpulang kepada awak sendiri. Kalau awak nak guna cara ni, dipersilakan. Kalau awak nak stay dengan cara lama yang awak biasa dah buat tu, boleh juga. No problem. Kita ni nak belajar mempelbagaikan apakah kaedah-kaedah yang boleh kita pelajari. Kerana matematik ini ilmunya sangat indah. A very beautiful knowledge. Dan dia sangat best kalau awak explore banyak cara. Okay, jom kita teruskan lagi. Apa? Yang pertama, darab silang. Darab silang. Ini darab ke sini, ini darab ke sini. 7 darab 3 berapa? 7 darab 3 adalah, letak dekat sini lah, 21. Lepas tu, 4 darab 2 berapa? 8. Kenapa cikgu darabkan begini? Ini kan ada stepnya. Step yang pertama tadi adalah darab silang. Jadi cikgu nak padam apa yang tak penting dekat sini. Kepadam lebih pula. Okay. So step yang pertama sudah, step yang kedua pula adalah tambah atau tolak. Jap, tengok soalan ini. Soalan ini kan soalan tolak, kan? Makanya kita menolaknya. 12 tolak 8. Kalau awak boleh tolak dengan cepat, it's good. Awak tolakkan ini. Kalau tak boleh tolak dengan cepat, tak apa. Awak boleh buat bentuk lazim dekat tepi ni. Kan? So ini menjadi 13. Betul tak kiraan cikgu? Betul. Okey. Ini pula didarabkan. Step yang ketiga, ini step 3. Ini tadi yang kedua, kita tolak tadi kan. Okey, sekarang step yang ketiga, iaitu kita darabkan 4 darab 7 adalah 28. Hafal sifir tak? Kalau tak hafal sifir, 4 dengan 7 akan jadi bermasalah bagi awak. Tapi kalau awak hafal sifir, no problem. 28 awak terus dapat. Okey, next pula. Mungkin awak tertanya-tanya, kenapa ni tolak cikgu? Saya nak tahu kalau tambah boleh tak cikgu? Boleh. Ini kan tadi cikgu dah tunjukkan kan, tolak dan tambah sekali kan. Yang sebelah ini pun boleh juga. Ini pun boleh juga, tambah dan tolak. No problem, don't worry. Cikgu akan tunjukkan semuanya. Okey, macam tadi juga, iaitu yang pertama sekali ini adalah kita darab silang. Step yang pertama darab silang. Step yang kedua pun adalah tambah ataupun tolak. Ini apa? Tambah ke tolak ni? Of course lah tambah, kerana soalannya soalan tambah. Darab dulu. 4 darab 2, 8. 7 darab 3, 21. Betul kiraan cikgu ni? Nak betul. Kita kan nak tambahkan. 8 tambah dengan 21, awak akan dapat 29. Manakala seterusnya adalah step yang ketiga, kita darabkan. 7 darab dengan 4, kita akan dapat 28. Okay, depends lah. Ada soalan, kebanyakan lah kalau sekolah rendah, dia akan nak suruh kita untuk berikan jawapan dalam bentuk termudah dan juga dalam sebaik-baiknya kita tak tinggalkan jawapan kita dalam improper fraction, pecahan tak wajar. Pecahan yang kepala besar, badan kecil yang cikgu selalu sebut tu. So ini adalah 1/28. Bisa ya? Bisa. Okey, next sama juga. Ini dengan ini darab silang. Step yang pertama darab silang. Okey, darab 66, 36. 7 darab 1, 7 darab 1, 7 lah.
kan? Lepas itu kita nak tambahkan ataupun tolakkan. Based on the question given, it is plus tambah. So kita tambahkan. Okey, bila kita tambahkan, kita akan dapat berapa 36 tambah dengan 7. Boleh berikan jawapan dekat komen tak? 36 tambah 7. Cepat. Okey, 36 tambah dengan 7, kita akan dapat 43. Sama tak jawapan kita? Ke jawapan cikgu ni salah? Awak boleh tengok tak? 36 tambah dengan 7, 43. Betul Betul Okey, now 4 darab dengan 7, 4 pula. 7 darab dengan 6. 7 didarabkan dengan 6 ini awak akan dapat 42. Okey. So mungkin awak boleh semak saya, tak ada salah ke cikgu kita ni? Tak ada pun. Okey. 43/42 adalah sejenis pecahan tak wajar, improper fraction. So what we have to do here is that untuk jadikan dia sebagai mixed number, nombor bercampur. 1/42. Macam mana nak menyelesaikan ini ke ini? Cikgu taklah ajar di sini ada masa lain kita akan belajar, tapi cikgu yakin awak dah faham dah macam mana 43/42 itu jadi 1/42. Bahagikan. Okey, so rasanya itu sahaja perkongsian kita untuk pagi ini. Cikgu harap perkongsian ini bermanfaat kepada anda di luar sana yang belum lagi share live kita pada pagi ini. Tolong share supaya ilmu ini yang bermanfaat ini dikembangkan, makin bermanfaat, makin diberkati. Okey, Assalamualaikum. Itu saja daripada cikgu pada pagi ini.